أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam atas keizinannya April 1445 Hijrah. Nama saya Muhammad Zainuddin bin Hanafi, berasal dari Batu Pacu. Sekarang menetap di Bandar Barbang. Juga sebagai ada lagi? Ada? Tak ada? Selamat berkenalan. Alhamdulillah. Di Surau PW, Menara Takaful Malaysia. Saya sebenarnya tadi bila tengok jam, lebih kurang 45 minit juga. Tapi setengah jam jugalah, setengah jam. Sebab kita laju sikit. Sampai-sampai tu saya kata, kenapa bangunan dekat sebelah kiri kena pusing-pusing ni? Pertama kali, terkejut perut saya. Pusing, bukan main jet lagi jalan. Sampailah ke depan situ, rupanya saya terlepas pintu masuk. Saya cakap, macam mana kereta ni semua masuk kat sini? Semua tak ada tempat masuk ni, saya cakap. Rupanya pusing tawaf lagi sekali saya. Sampailah ke depan ni, rupanya masuk dekat pintu masuk depan ni tadi. Terpaksa video call lah dengan orang yang panggil saya. Barulah saya sampai ke sini. Alhamdulillah. Jadi itulah liku-liku kehidupan. Macam tu jugalah liku-liku dalam bulan Ramadan yang kita lalui. Rupanya dah sampai 23 Ramadan, 24 Ramadan. Dah masuk kepada fasa yang ketiga. 10 fasa yang ketiga. Alhamdulillah. Apa-apa pun, kita perlu banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan nikmat itu, atas keizinannya, masih juga diberikan kesempatan kita bertemu dalam bulan Ramadan. Adapun begitu, ada yang tidak bernasib baik. Kalau kita lihat di sepanjang
Ramadan ini sehingga sampai ke hari ini, ramai yang Allah dah uji dengan cara Allah tarik nyawa tok guru alim ulama, Allah tarik di bulan Ramadan. Guru saya yang bulan Ramadan juga, orang-orang yang kemalangan, aksiden, yang hilang keluarga, hilang isteri, merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya sampai lagi kita ke bulan Ramadan ini. Dan Nabi SAW berfirman, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, akan datang pada hari kiamat nanti. Quran yang kamu baca akan menjadi pembenting, penolong kamu, memberi syafaat kepada kamu sewaktu kamu di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jika kita lihat dalam bulan Ramadan ini, pelbagai ujian yang hadir, tak kisahlah ujian di jalan raya ke, ujian di tempat kerja ke, ujian nafsu makan dan minum tak dapat tahan, ujian dengan ahli keluarga, ujian dengan diri sendiri dengan pelbagai nafsu. Tapi sebenarnya bila kita lihat bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Quran dan bulan untuk orang-orang Quran. Dan boleh kita lihat di sini daripada sabda baginda Nabi SAW tadi. Nabi memberi satu kata fa'il amar, iaitu kata perintah kepada kita dengan perkataan iqra, iaitu bacalah. Cuba bayangkan kalau Nabi memberikan kata perintah itu dengan ihfazul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hafallah Al-Quran, akan datang pada hari kiamat nanti. Quran yang kamu hafal akan memberi syafaat kepada kamu. Agak-agaklah dalam keadaan kesibukan pekerjaan dan urusan-urusan dunia kita hari ini, agak-agak boleh tak kita ni sampai kepada martabat menghafal tak, dia kata hafal Quran 30 juzuk. Dalam Quran ada satu surah. Ya. Ha? 15 baris. 15 baris. So baru tahu lah Ustaz. Tak pernah pula kita baca sibuk nak pergi ke baris ketiga kan. Kita tahu buka nak baca. Jadi benda-benda macam tu kita kena tahu. Kemudian dalam satu juzuk kita ada 8 makrok. Makrok ni kita panggil daripada contoh alif lam mim tu sampailah jumpa bunga yang pertama. Itu lebih kurang 2 muka setengah ke 3 muka. Itu adalah satu makrok. Satu hizib dipanggil begitu, satu makrok. Kemudian dalam satu juzuk ada 8 makrok. Baik, satu juzuk berapa muka surat? 20. 20. Jadi sebab itu orang yang nak cepat khatam Quran ni, dia kena amalkan lebih kurang 4 muka sebelum solat, 4 muka selepas solat. Faham? Sebab satu solat ada 5 waktu satu hari. Jadi kalau 5 kali 4 20. Sebelum kita buat 4, selepas kita buat 4, sebelum subuh 2 4, lepas tu tambah lagi 4, 8. Kali 40. So kalau sebelum kita buat, selepas kita buat, maknanya satu hari tu kita boleh dapat dalam 2 juzuk.
2 juzuk. Tapi kalau nak satu hari, maknanya 4 helai muka surat. 4 muka surat mesti kena habis lah. 2 sebelum, 2 selepas. Macam tu kan. Baik. Kalaulah Nabi kata dengan kata perintah, hafallah Al-Quran, jam kepala otak kita. Sebab dalam keadaan kesibukan kita, mana mungkin kita boleh duduk menghafal baca Quran macam tu. Tu kita kena fikir. Sebab itu Nabi menggunakan dengan satu kata perintah yang sangat mudah, yang sangat rendah untuk semua umat dia baca Quran. Sebab dalam kawan-kawan yang masih lagi ada vibe Islami, cuba kita bayangkan orang yang memang sibuk sepenuh kerjanya, setiap hari sibuk di atas jalan, tak sempat nak buka Quran. Macam mana bawa kereta tiba-tiba nak tengok Quran, bawa motor nak tengok Quran, yang kerja Grab Food, Food Panda dan sebagainya. Hari ini Allah beri kita keizinan untuk duduk di dalam bangunan pekerjaan yang selesa, dalam surau yang selesa. Semuanya anytime kita boleh buka Quran dan baca. Ya. Jadi bila kita tengok macam tu, betapa nikmatnya Allah SWT berikan kepada kita keizinan Ramadan ini untuk dekat dengan dia dengan cara membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita dok fikir benda-benda yang lain sebenarnya, banyak rupanya Allah SWT bagi izin dekat aku untuk aku perbanyakkan masa dalam bulan Ramadan. Baik. Kita lihat juga dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, banyak isu yang timbul di dalam bulan Ramadan, khususnya agak-agak isu apa? Isu apa agak-agak yang berlegar sekarang? Dia mungkin masuk dekat feeds tuan-tuan dan puan-puan, kadang mungkin tak wujud, tak pernah dengar. Baik, saya bagi tahulah, saya kongsikan. Antara isu yang berlaku timbulnya dalam bulan Ramadan ini, dia berkaitan dengan imam. Itu terutamanya lah, imam. Ada yang kata imam ni buka Quran lah, ada yang kata imam ni tutup Quran lah, ada yang kata imam ni hafiz, ada yang kata imam ni bukan hafiz, ada yang imamnya laju sangat, ada yang imamnya lemah, ada yang kata jemaah kontrol imam, ada yang kata imam syok sendiri tak pandai tarik hati jemaah. Wah, macam-macam hal. Ini biasanya berlaku. Kemudian ada juga yang mengatakan imam tak boleh solat lambat-lambat sebab kena ikut juga kata pengerusi masjid atau surau. Baru je sampai surau, baru je sampai masjid, dia orang dah bagi warning, Ustaz, hari ni kita buat 20. Tapi Ustaz jangan lambat-lambat lah, kalau boleh 9.30 kita dah habis 20. Jadi bayangkan imam tu macam mana dia nak cepatkan dia punya solat tu, sedangkan mula pukul 9 ni. Jadi time tu lah imam ni pun ambil peranan dia. Dia pun rakaat pertama selepas solat Thalib, imam pun baca Alif Lam Mim. Dia baca Fawatihus Suwar je. Kemudian Allahu Akbar. Settle. Boleh tak habis 9.30? Boleh 20 rakaat. Jadi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, kemudian Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Ha Mim, Ain Sin Qaf, kemudian Kaf Ha Ya Ain Sad, Taha Yasin. Tu dah berapa dah tu? Dah potong dah 10 rakaat tu dah lepas dah tu. Kalau ikutkan Fawatihus Suwar, tu ambil lah Wadduha, Allahu Akbar. Rakaat kedua kan Walaili Idza Saja, Allahu Akbar. Ini antara isu. Kemudian ada juga yang menimbulkan baru-baru ini, isunya antara baca Quran berlebihan lagunya, melampau, sehingga kan seolah-olah membaca Quran seperti melakukan bacaan Al-Quran. Sebab itu Nabi kata, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, rawahu Ibnu Majah. Nabi kata, bukan di kalangan umatku yang membaca Quran ini
dengan tidak melakukan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi perlu difahami, melakukan di sini bukanlah kita masukkan pada lagu-lagu yang ada. Pop, rock, ballad, asli, sebagainya. Tidak, sebenarnya lagu-lagu Al-Quran itu tadi, dia termaktub kepada 7 jenis taranum yang asal. Tahu tak apa dia? Baiti, Hijaz, Nahwan, Ras, Sitah, Jaharkah, Sobah. 7 lagu. Ustaz, susahlah Ustaz nak ingat. Nama lagu pun susah nak ingat. Macam mana kita orang nak buat? Baik, saya bagi formula. Iaitu, bila hati nak rasa sayang, sayang juga. Apa dia? Bila hati nak rasa sayang, sayang juga. Ini 7 jenis taranum. Bila untuk Bayati, hati untuk Hijaz, nak untuk Nahwan, rasa untuk Ras, sayang yang pertama untuk Sabah, sayang yang kedua untuk Sitah, kemudian yang terakhir juga untuk Jiharkah. Jadi kita tak lari daripada bacaan Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan, daripada 7 lagu ni tak lari. Jadi ada yang mengatakan, bacaan taranum Quran ini haram. Haram macam mana? Ini tak faham. Jadi kalau dikatakan haram, bagaimanakah bacaan yang boleh dikatakan tanpa menggunakan 7 jenis taranum tadi? Cuba bagi contoh, nak dengar. Ada? Tak ada. Dia tetap bunyi lagu juga. Cakap bacaan tak ada lagu, tetap ada lagu juga. Nanti saya beritahu. Okey. Jadi, adakah dengan perkataan kita mengatakan haram dalam bacaan secara berlagu dalam Quran ini, so kita nak tukar kepada bacaan Quran dengan bacaan seperti orang membaca surah apa? Allah boleh kita saja. Mahu tak kalau kau makolah. Dia dah jadi macam MC pula. Buat kerja gila dah tukar baca Al-Quran macam tu. Kalau dia jadi imam tu mau kena pelempang dengan tuan urusi kat belakang nanti. Jadi contoh, okey, saya nak tahu. Nak tanya dan nak tahu apakah dia lagu yang ada pada bacaan anak-anak kita di sekolah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, agak-agak daripada 7 lagu tadi. Taranum apa yang kita buat dekat dalam sekolah? Yang ketujuh. 7. Siapa ada jawapan? Jawab je. Bayati ke, Hijaz ke, Nahwan ke, Ras ke, Sikah, Sobah. Hijaz. Okey, Hijaz seorang lagi. Musliman? Tak ada. Tak ada jawapan. Lemah. So, jawab pun susah macam mana. Okey, jadi jawapan dia ialah taranum Sobah. Oh, baru tahu Ustaz, taranum Sobah rupanya. Bunyi dia begini, itu bacaan budak-budak. Janganlah kita jadi budak-budak juga. 2 kali 5 nanti. Kan bapak dia pun baca dalam semayang pun macam anak dia juga. Masalahnya anak dia lagi sedap daripada bapak dia. Jadi, kita bagi dia advance sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah tak dengar lagu ni? Ada kan? Cuma itulah bila kita mengaji Ustaz, saya ni maklumlah Ustaz, mengaji tak ada lagu Ustaz. Nak juga belajar taranum, bukan banyak kelas taranum saya daftar Ustaz. Bacaan saya macam haram juga, tak ada bunyi Ustaz. Macam tu juga bunyinya. Alhamdulillah lah Ustaz. Dulu Ustaz. Itulah dulu kami sebelum pencen asyik dunia Ustaz, tak habis-habis kerja. Menghadap kerja, menghadapkan orang punya masalah. Hari ni lepas 2 tahun pencen, Alhamdulillah dapat kenal adik Batam. Lepas tu masuk kelas taranum, walaupun tak tahu sepatah haram Ustaz, dapatlah juga Ustaz, walaupun mengaji tak tahu lagu. Padahal lepas Alhamdulillah Ustaz.
Itulah yang berlaku sekarang. Tapi kita antara yang saya contohlah, dia ada step dia. Sebab tu kita panggil dalam um, ilmu ilmiah ni, bacaan Quran ini, dia, dia kepentingan suara dalam uslub dakwah. Nampak kan? Kepentingan suara dalam uslub dakwah. Imam yang pertama, dia hanya tahu kategori suara ini ada dua tabakat, iaitu qarah dan nawah. Imam yang kedua, imam yang pertama qarah saja. Imam yang kedua, dia tahu qarah dan nawah. Imam yang ketiga, advance, dia tahu empat tabakat, qarah, nawah, jawab dan jawabul jawab. Itu adalah empat tabakat suara. Nawah ialah suara yang rendah. Qarah adalah suara yang rendah. Nawah suara yang sederhana. Jawab suara. Ini empat tabakat suara. Datang seorang imam, imam yang pertama, dia baca dalam solat. Nanti saya nak minta jawapan dia betul-betul buat untuk bezakan. Bunyi dia begini. Dia buat taranum nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampailah habis, bacaan dia macam tu je. Okey. Imam yang kedua, advance sikit. Dia ada tabakat nawah dan dia ada tabakat qarah. Yang pertama dengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qarah. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia masuk nawah. Kemudian dia turun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Qarah. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini nak bawa 20 rakaat. Datang pula imam ketiga. Imam ketiga punya advance. Dia ada empat tabakat suara dia belajar. Kat rakaat pula. Qarah, nawah, jawab, jawabul jawab. Mari kita tengok macam mana bacaan imam yang jenis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Sampai dah habis. Okey. Antara imam yang pertama, imam yang kedua dengan imam yang ketiga, tuan pilih yang mana? 1, 2, 3. 3. Oh, ada juga yang pertama. 20 rakaat steady. Apa? 3 ramai ke 2 ramai 1? 3. Okey. Jadi sebab tu saya kata tadi, Allahumma salli ala apa tadi tajuk kita tadi? Tajuk ilmiah tadi tu, peranan suara dalam uslub dakwah. Itu penting. Masalahnya kita ni sekarang, kita tak belajar benda tu. Kita duk sibuk cakap benda tu yang apa orang lain dapat. Sebenarnya dia macam ada kaitan dengan dengki tu. Dia dengki. Sebab dia tak boleh buat. Sahabat ni tak boleh buat. Dia sibuk dengki dengan orang yang boleh buat. Contoh, macam kedai makan ABC. ABC, kedai B paling laku. A dengan C tak laku. Dah 2 orang ni dia bergabung, dia jatuhkan kedai B. B akhirnya bankrupt.
naiklah kedai A, naiklah kedai C. Benda macam inilah berlaku sebab dia tak dapat. Akhirnya dia sibuk pasal kenikmatan yang dan keizinan Allah SWT berikan kepada individu-individu tertentu. Jadi pula tu ada pula yang komen lagi tuan-tuan dan puan. Dia kata Ramadan ini bukan medan untuk kita menukar-nukar lagu dan juga jenis bacaan imam dalam solat. Pula dah, pening kepala otak. Dia nak suruh apa? Dia bagi contoh. Cuba tengok Imam Haramain. Tengok Imam Haramain Mekah ke ataupun Madinah ke, mana ada bawa bacaan rakaat pertama lain, rakaat kedua lain, kata dia. Dah sudah dicakapkan dekat orang-orang yang berada dekat Malaysia, geng-geng Kori lah kan, biasanya yang dapat jemputan imam. Yang hafazan pun tidak terlepas juga. Jadi ada imam, macam saya imam, contoh rakaat pertama saya bawa dengan Taranum Nahwan, rakaat kedua kita bawa dengan Jihadkah, rakaat ketiga kita bawa dengan Bayati, rakaat keempat kita bawa dengan Hijaz. Contohnya ini apa sebenarnya? Sebab kita ada ilmu untuk kita nak tarik jemaah dan kita nak cantikkan bacaan kita dalam solat. Tetapi disalahartikan. Kenapa begini dan begini? Na'udzubillah min zalik. Pening kita tengok kadang-kadang kita punya orang rakyat Malaysia. Jadi benda ni semua kita boleh kaitkan dengan 3 jenis puasa, yang iaitu yang pertama puasa al-umum, yang kedua puasa al-khusus, yang ketiga khususul khusus. Baik. Puasa yang pertama inilah puasa bagi orang awam yang sekadar meninggalkan makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu sahaja. Lain-lain tak ada upgrade. Kemudian puasa al-khusus, puasa yang menuntut pelakunya menahan penglihatan, pendengaran, lidah, kaki, tangan dan seluruh anggota daripada melakukan dosa. Ada advance sikit lah kalau tadi setakat tinggal makan minum. Kemudian yang ketiga, puasa khususul khusus, iaitu mereka yang menepati kriteria 2 tahap puasa yang disebutkan di atas, kemudian ditambah pula dengan yang berhubung kait dengan dunia. Inilah yang dikatakan puasa para nabi, siddiqin dan juga al-muqarrabin. Baik. Kita dah elok-elok 100% markah kita hari ini kerana disebabkan isu, disebabkan masalah kerja di jalan dan sebagainya. Kita kadang-kadang diuji kalau kita berada dalam keadaan sorang-sorang. Kalau kita ada kawan, kita tak hirau kan benda-benda lain. Kalau sorang-sorang, dia mulalah setan datang. Scroll, dia nampak yang ini. Walaupun mulut tak cakap, sebenarnya hati dah cakap dan minda fikiran kita dah pun berinteraksi dengan apa yang kita lihat. Baik. Seterusnya saya nak tanya juga berkenaan dengan syukur. Tahu syukur? Syukur macam mana? Ibu-ibu syukur? Syukur alhamdulillah, itu kan betul lah tu. Tapi syukur ni maksud dia macam mana? Bila kita dapat nikmat, kita syukur. Okay, baik. Betul-betul lah tu. Baik. Bagaimana syukur dalam hati? Syukur dalam hati macam mana? Ustaz ni nak ceramah-ceramah dia. Tanya soalan buat apa? Okey, macam mana syukur dalam hati ibu-ibu? Banyak sangat nak dicakap sampai tak terkeluar. Syukur sangat nampaknya tu. Okey, baik. Syukur di dalam hati ni, dalam kita menjalani Ramadan ini, syukur dengan semua benda, ialah syukur dalam hati, ialah kita percaya dan yakin di dalam hati semua benda ni adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada antara kita kadang-kadang yang mendapat kejayaan, yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur ini tidak dilafazkan dan syukur itu berada di dalam hati, namun
dia terdetik dengan kata-kata bagaimana? Oh, hari ini aku berjaya sebab aku. Hari ini aku peroleh kejayaan sebegini sebab aku. Maknanya benda ni semua datang daripada dia. Faham? Dan dia terdetik dalam hati dia dengan kata-kata itu walaupun dia tak cakap. Sebenarnya itu adalah kufur. Kufur nikmat. Syukur di dalam hati kita membenarkan dan meyakini bahawa segala benda yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, orang yang diuji dengan kesihatan. Kita tentang kesihatan. Orang ni sihat. Kita pun cakap dengan dia, alhamdulillah, 70 sihat ni. Alhamdulillah. Sebab dia tak hari saya jogging slow walk 10 km. Katanya begitu. Walhal sebenarnya Allah yang beri izin kesihatan kepada dia. Betul tak? Dan manusia hanya berusaha. Dan Allah tidak meletakkan orang yang berusaha itu semua dapat kejayaan. Adapun itu, ada juga orang yang berusaha masih belum lagi bertemu dengan jalan kejayaan. Kemudian itu di dalam hati. Yang kedua, syukur melalui lisan, lidah bagaimana? Syukur melalui lisan dan lidah ialah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melafazkan dari lisan kita. Kita dapat rezeki. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau berikan aku kejayaan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau berikan anak aku berjaya dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Allah, kau mudahkan urusan aku hari ini. Maksudnya, dia daripada mulut dan dia terus masuk ke dalam hati. Inilah nikmat syukur yang kita nak lafazkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan doa yang Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang kita perlu perbanyakkan setiap hari. Kalau boleh kita kena baca setiap hari. Doa yang kita nak minta bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesihatan, ketenangan, kelapangan, kemudahan dalam segala urusan dan juga hal-hal kehidupan dunia dan juga akhirat yang kita lalui setiap hari. Dan juga kita mohon juga Allah Subhanahu Wa Taala supaya tambah lagi rezeki kita, yang kalau kita bersyukur Allah tambah lagi. Ya, itu yang kita nakkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, alhamdulillah. Kalau kita lihat dalam ayat puasa, tuan-tuan dan puan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Rupanya ibadah berpuasa ini bukan berada pada zaman kita, tetapi dah berada pada zaman orang-orang yang terdahulu, yang mana kita mengikut syariat ini untuk kita laksanakan pada hari ini. Dan kita nak tengok juga pengajaran sedikit sebelum kita berhenti. Pengajaran daripada ayat ini, puasa mendidik kita meninggalkan keinginan nafsu syahwat walaupun pada perkara yang telah dihalalkan kepada kita sebelum berpuasa. Kemudian ayat ini juga menunjukkan puasa merupakan ibadah yang paling hampir dengan keikhlasan bagi seorang hamba, kerana ianya merupakan rahsia antara hamba dan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, kejayaan sebenar seorang mukmin dalam melaksanakan kewajipan berpuasa ialah mencapai darjat ketakwaan, itu yang disebutkan di pada akhir ayat itu, la'allakum tattaqun. Dan yang terakhir, orang Islam di seluruh dunia berpuasa dalam bulan yang sama yang menandakan kesatuan umat, masing-masing merasai nikmat kebaikan bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan kerahmatan tanpa mengira warna kulit, bangsa, keturunan, bahasa dan sempadan geografi. Baik, sebelum saya akhiri, saya nak sampaikan sebuah lagu, boleh? Tengok ngantuk masing-masing.
boring lah tu. Boring aku nyanyi lah sikit lepas tu kita tutup. Boleh? Okey, lagu nasyid je. Tapi saya nak minta tolong dengar baik-baik bait-bait lirik yang ditulis dalam lagu ini. Sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya kehidupan dan terutamanya dia dalam bulan Ramadan ni. Boleh, saya boleh nyanyi. Nak dengar ke? Ada lain tahu. Sebab pagi tadi dekat SMK Mantin sejam lebih juga bagi inilah talk pasal nuzul Quran. Lepas tu dengar kat sini rasa macam haus. Musafir kan? Saya kata musafir boleh. Musafir di Aidil bukan fitri, Aidil Ramadan. Okey, bismillah kita dengarkan baik-baik liriknya. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Ramadan bulan berpuasa, bulan kesabaran dan keinsafan. Lapar dahaga mendidik jiwa, menundukkan nafsu, mengawal indera. Pintu syurga dibukakan, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan yang durjana, dihentikan azab di pusara. Bersyukurlah pada rahmatnya, dikurnia bulan yang mulia. Beruntunglah bagi mereka yang mendapat keberkatannya. Tiap satu pahala ibadah 70 ia digandakan. 10 akhir Ramadan dikurniakan Lailatul Qadar. Malam yang terbaik diumpamakan 1000 bulan. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan saya untuk menghitung pahala berganda. Tak ada tepuk. Ada tepuk pula. Dia tanya je. Dia macam budak sekolah tadi tau. Dia masa saya nyanyi tu, Pak macam tu hati pun. Lepas tu dah habis pahala berganda. Kasih macam tepuk. Tapi tak suruh orang saya je tadi. Ada tepuk. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Baik, kita dah sampai 10 terakhir Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang 6 hari lagi. Dan mulai pagi nanti malam kita dah masuk malam yang ke-25, malam ganjil. Jadi saya minta ulang mengingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan semua, sama-samalah kita mengejar pahala yang berlipat kali ganda. Dan Allah kurniakan kita ini 10 malam yang terakhir ini dengan malam Lailatul Qadar, ya, malam Al-Qadar, yang malam lebih baik daripada 1000 bulan yang telah pun dituliskan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr, ya, iaitu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan malam itu. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan keampunan dan pahala yang berlipat kali ganda, ihtisaban, ya. Dan kemudian Allah SWT akan mengampunkan semua orang yang bersungguh-sungguh memohon keampunan kepada Dia dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan jangan lupa juga kita selitkan doa dalam kita munajat itu, kesihatan, kebaikan untuk kita dan juga ahli keluarga dan umat Islam yang tertindas khususnya di Gaza dan di bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah melipat kali gandakan dan memberikan balasan yang terbaik atas doa dan juga infak yang kita dah berikan, sedekah yang kita berikan dalam bulan Ramadan ini. Dan perlulah kita ingat baginda Nabi SAW mendapat wahyu secara berperingkat melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan baginda Nabi ketakutan, dalam keadaan baginda Nabi kesakitan. Ada yang diceritakan dalam satu sahabat tersebut dalam ketika menerima wahyu. Lalu sahabat tersebut mengatakan, kalau aku boleh katakan, baginda Nabi pada ketika itu menerima wahyu, pahanya di atas paha aku, tetapi aku merasakan beratnya, kasihannya aku kepada baginda Nabi SAW. Penat dan susahnya baginda Nabi nak dapatkan wahyu tersebut, aku merasai kerana tekanan paha baginda Nabi SAW ke atas paha aku ini seakan-akan mahu putus paha aku ini tak kala turunnya wahyu kepada baginda Nabi SAW. Jadi Nabi mendapat wahyu ini, turunnya Al-Quran ini, sebetul siang Quran itu selama 23 tahun. Cuba kita bayangkan, kita ni kadang-kadang baru 2 minit mata kita dah melilau, tangan kita dah berayap 2 minit kan, kadang-kadang 2 saat Bismillahirrahmanirrahim macam tu dah, tangan kadang tutup. Ada juga yang kadang-kadang kalau dia mengaji 2 hari, hari pertama dia dah kena bantai dengan tubuh dia, tubuh pula garang, hari kedua hilang desam. Itu 2 hari. Ada juga yang diuji dengan 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Dan hakikatnya, kita waktu nak mengaji, bila kena tegur sikit, bukan main payah lagi nak terima. Keras hati kita ni. Hafiz dan Quran. Saya di Mesir, saya tanya senior saya, sebab saya nak pergi Taraki. Saya tanya, mana guru yang paling garang? Dia katakan, guru yang paling garang ialah Syekh Hasan Rajab rahimahullah. Beliau meninggal bulan Ramadan hari itu. Guru yang paling rapat dengan saya, guru yang paling banyak kali marah dengan saya. 2 kali saya kena halau dengan beliau. Yang pertamanya dihalau sebab saya terlupa bilangan muka surat. Saya sepatutnya baca muka surat 5, tapi saya terbaca muka surat 3. Selalu saya cakap dengan dia, Syekh, minta maaf kerana asyik Syekh. Wallah fi yani fi safhah thalatha yani Syekh, aku minta maaf sebab aku dah baca dalam muka surat yang ketiga ni, sepatutnya aku baca muka surat yang 5. Tu Syekh geram. Syekh kata, "Khush! Keluar kau!" Syekh jerit. Dalam satu masjid yang ramainya orang kat dalam masjidnya, besar masjid tu, dia boleh jerit, suara dia semua orang dengar. Malu tak saya? Malu gila. Yang kali kedua, saya kena halau juga sebab saya tersalah sebut khilaf dalam bacaan Warsh An-Nafi' qiraat itu. Kemudian Syekh halau juga saya kali yang kedua. Sampai dia katakan, engkau jangan baca lagi dengan aku. Wah, bila Tok Guru cakap macam tu, man, jangan jam kepala kita. Padahal kita nak menuntut ilmu dengan dia ni. Lepas tu saya pun, orang Arab ni kita kan ada bayaran juran dia kan. Saya pun datang, dia. Lepas tu dia kata, aku nak pisang. Dia nak hadiah, aku nak pisang. Saya pun okeylah, saya jom mari kita pergi pisang. Duit ada tak ada masa tu, kita pergi je bawa dia. Pergilah bawa dia pergi dekat tempat beli pisang, dekat kedai pisang tu dalam atas bangunan kursi beca kan, beca yang dia bawa di bawah jalan tu jual pisang. Okey, ya amu Syekh yurid muz.
Kamu tulis je Syekh, kata orang jual tu. Berapa kau nak Syekh? Uh, saya cakap Syekh, mungkin salah kilo. Boleh 3 kilo Syekh? La. Aus 10 kilo. Dia nak 10 kilo. Dia cakap apa? Ustaz, ni dia kata, aku ni 10 kilo ni, aku dengan bini aku cukuplah. Tapi anak aku, cucu aku, isteri dia, rupanya orang Arab ni, dia punya kaya. Bukan setakat macam kita ada rumah teres, rumah setinggan, rumah banglo, satu tingkat, dua tingkat. Rupanya orang Arab ni dia punya kaya, dia beli bangunan. Nah, 6 tingkat sekali rumah dia meninggal. Dia kata, oh kat sini lah anak aku, kat sini lah menantu aku, semua duduk dekat bangunan ni. Patutlah 10 kilo. Kita memang terkejut beruk kalau beli pisang naik 10 kilo bawa balik, nak dibuat apa je pisang tu? Buat terbodoh. Bila masa nak habis dia, mau dia busuk orang 1000 pisang tu kat situ. Macam tu lah ya. Jadi itu saya nak ceritakan tu sebenarnya ujian dan pengorbanan kita dalam kita nak dapatkan Quran. Sebenarnya tak susah pun. Quran tu dah ada depan mata kita. Mushaf. Quran ni bila kita baca bau bunyi, itulah dia Al-Quran. Kalau kita pegang tu, itu mushaf yang ada kat tepi-tepi ni semua ni kadang-kadang ada je. Oh, infak Al-Quran bila sini Ustaz, RM10, RM20 untuk satu naskah, RM30. Mari nak infak, letak dalam nama satu orang RM10. Berapa banyak kali kita infak, Quran yang ada kat mata surah tu tak baca pun. Tepi tu, kesian Qurannya. Tak disentuh. Balik-balik telefon, kita menghadap baca dalam telefon. Jadi, itulah saya nak bagi tahu, nak mengajak semua supaya merasakan kesusahan. Sebenarnya kesusahan kita ni tidaklah boleh disamakan seperti mana kesusahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendapatkan wahyu, yang mana kenapa Nabi kata, kalau kamu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kamu tidak akan sesat. Itu saja yang boleh saya kongsikan untuk tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan memberi sedikit peringatan. Saya bukan nak ceramah pun. Siapa yang ikut saya sesat sebenarnya. Tapi kalau ada benda baik tu, ambillah. Ya. Jadi sama-samalah kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berkati Ramadan kita ini dan sampaikan kita pada Ramadan yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhidna bil 'adha'imi wal jara'im ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Takaful Malaysia atas jemputan untuk kali ini. Tuan-tuan dan puan yang tengok saya dekat laman sosial, boleh tanya di Instagram zakiy.hanafi. Itu nama saya di Instagram. Dan juga di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Kalau nak dengar lagu raya dekat Facebook, dekat YouTube, boleh type juga Cahaya Lebaran. Sebab dari itu baru kami keluarkan. Saya artis di bawah Intim Records. Itu tuan-tuan boleh dengar Cahaya Lebaran Intim, dengarkanlah lagu raya nyanyian daripada kami semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum min baiti dan Allah itu dan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.